Tahun demi tahun, pengembaraan yang dilalui pasti meninggalkan memori yang cukup bererti. Alami kemasyhuran tamadun Islam, ikuti jejak langkah para nabi dan rasul yang menyimpan 1001 kisah bersejarah. Ramadan ini, Baraka membawakan Jejak Rasul. Jumaat hingga Ahad 6.30 petang, hanya di TV3. Yang lebih anehnya kerana di Kota Formosa ini terdapat satu bentuk mihrab. Pada tahun 2008, Melaka diisytiharkan oleh UNESCO sebagai Bandar Warisan Dunia. Ia sejajar dengan hakikat keberadaan Melaka dalam sejarah ketamadunan dunia, terutamanya sepanjang kurun ke-15 yang lalu. Monumen-monumen dari kurun yang berbeza menunjukkan kesinambungan sejarahnya yang begitu panjang. Masjid Kampung Hulu di Bandar Hilir Melaka ini dibina pada tahun 1728. Berbeza dengan Portugis, penjajah Belanda bersikap lunak dengan masyarakat Islam di Melaka. Ciri seni reka Jawa dan Cina diterapkan secara harmoni. Struktur yang paling menonjol ialah bumbung berlapis 3 yang membolehkan kemasukan udara dan cahaya ke dalam masjid. Ia mengingatkan kepada Masjid Agung Kesultanan Melayu Melaka yang hilang bersama tertegaknya kota Formosa. Sekalipun Portugis berjaya menghapuskan masjid, simbol keagungan Islam di bumi Melaka, legasi Kesultanan Melayu Islam kekal berkesinambungan. Satunya hukum yang berkait dengan undang-undang adat dan juga berkait dengan hukum yang diwarisi sebelum Islam, dan satu lagi ialah hukum perundangan Islam dekat situ. Jadi kalau kita lihat kepada undang-undang yang terdapat dalam hukum kanun Melaka itu sendiri, sudah menunjukkan bahawa undang-undang itu digubal oleh seorang ataupun oleh satu jawatankuasa yang memang mahir dalam perundangan Islam. Hukum Kanun Melaka menjadi sandaran sejarah bahawa Kesultanan Melayu Melaka benar-benar wujud. Sebagai wilayah berdaulat, ia disokong dengan kehadiran alim ulama. Sebenarnya kalau kita baca hukum kanun Melaka ni macam kita baca kitab fiqh. Jadi di konten dia memang padat dan juga menyeluruh dan merangkumi perundangan Islam. Maknanya boleh dia memang diamalkan merangkumi semua aspek kehidupan kat dalam tu. Jadi itu maknanya menunjukkan bahawa Melaka pernah muncul dan memang ada ulama yang hebat di Melaka. Terletak 650 meter dari Masjid Kampung Hulu ialah Masjid Kampung Keling. Dibangunkan pada tahun 1748, seperti Masjid Kampung Hulu, seni binanya menerapkan unsur campuran terlihat pada menara masjidnya yang seperti pagoda. Masjid Kampung Keling ini memperlihatkan kemampuan ilmu seni bina Melaka pada masa itu, serta penerapan elemen Eropah yang dibawa oleh orang Belanda.
Lebih penting daripada seni binanya ialah kesungguhan masyarakat Islam Melaka mempertahankan cara hidup Islam serta syiarnya. Masjid Kampung Keling didirikan setelah dikabarkan Masjid Kampung Hulu menghadapi masalah ataupun status tanah dan ingin mendirikan pembangunan yang baru di tapak itu. Jadinya apabila memikirkan perlunya sebuah masjid untuk orang Islam, jadinya masyarakat di sekitar telah bekerjasama membangunkan Masjid Kampung Keling. Namun akhirnya cadangan untuk pembangunan tapak Masjid Kampung Hulu akhirnya tidak dilaksanakan dan kita ada dua masjid yang berhampiran dan dua-duanya mempunyai nilai sejarah yang amat tinggi. Kesultanan Melayu Melaka yang terasas sejak tahun 1262 Masihi telah menitipkan 1001 petunjuk sejarah di sepanjang 249 tahun kewujudannya untuk dikutip dan diteliti oleh para pengkaji. Susulan keruntuhan Empayar Dinasti Sriwijaya pada kurun ke-13, Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Samudra Pasai muncul bergandingan sebagai kuasa maritim baharu di Selat Melaka. Terbukti dalam sejarah, ia dimaterikan dengan hubungan persaudaraan dan perkahwinan yang berlaku antara dua kesultanan tersebut. Selain peristiwa perislaman Sultan Melaka oleh Syekh Said Abdul Aziz, ulama dari Jeddah, pandangan popular menyatakan Sultan Melaka memeluk Islam melalui perkahwinan dengan Puteri Pasai. Tapi yang lebih popular ialah Sultan Melaka Islam kerana berkahwin dengan Puteri Pasai. Jadi bila kita lihat ada sumber lain di dalam kerajaan Samudra Pasai, kita ada riwayat yang menyebut ada cerita yang sama yang mengatakan pengislaman Merah Silu berlaku juga kerana berkahwin dengan Puteri Pasai. Jadi Puteri Pasai ini ada dua beradik. Satu kahwin dengan Sultan Melaka, seorang lagi kahwin dengan Sultan Samudra Pasai. Makam Sultan Al-Malikus Saleh ini kita jumpa. Dan tarikh yang terukir pada batu nisan itu bersamaan dengan 1297 Masihi. 1262 dengan 1297 ni dia lebih munasabah, lebih sezaman. Rekod sejarah menyatakan 84 dialek bahasa dipertuturkan di Melaka. Ia membayangkan rawanya pengembara pelbagai bangsa berada di Melaka pada kurun ke-15 itu. Melaka ialah persimpangan dunia, wadah tumpuan pelbagai bangsa. Justru, ia lokasi terbaik untuk alim ulama memperkenalkan ajaran Islam kepada dunia. Pulau Besar berada dalam jarak 1 km dari jeti nelayan Pantai Siring, Umbai, Melaka. Mahuan, pengembara dari zaman dinasti Ming yang berlayar bersama Laksamana Cheng Ho, turut menyebut tentang Pulau Besar. Dalam karyanya, Ying Yai Sheng Lan yang ditulis dalam kurun ke-15 itu, Mahuan nyatakan bahawa Pulau Besar digelar sebagai Pulau Air atau dipanggil Wushu oleh pedagang-pedagang Cina. Ia masyhur sebagai tempat persinggahan kapal-kapal yang melintasi Selat Melaka untuk mendapatkan bekalan air bersih, makanan serta kayu api sebelum menunggu giliran untuk berlabuh di Pelabuhan Melaka. Kedudukannya yang terpencil dari tanah besar serta pelbagai misteri yang menyelubungi pulau ini memberi aura mistik yang tersendiri pada sesetengah pengunjung. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Perbadanan Museum Melaka ataupun Perzim bersama Majlis Agama Islam Melaka MAIM, sebanyak 29 buah kubur telah berjaya dikesan di Pulau Besar. Sejak sekian lama, makam yang menempatkan pusara alim ulama dengan saiznya yang luar biasa ini menarik perhatian para pengunjung. Sultan Al-Arifin Syekh Ismail ialah seorang ulama keturunan Ahlul Bait yang berasal dari Baghdad.
Pada tahun 1495, dia bersama dengan 16 orang sahabatnya termasuk gurunya sendiri, Syekh Yusof As-Siddiq, datang ke Kepulauan Nusantara termasuk di Melaka untuk kembangkan dakwah Islam. Di sinilah perjuangan mereka bermula dengan menjadikan pulau besar ini sebagai pusat penyebaran Islam yang terkenal di seantero Nusantara. Selepas 25 tahun berjuang, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Namun jasanya akan terus dikenang. Zawiyah yang dibangunkannya di Pulau Besar menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan serta amalan tasawuf di Nusantara. Pulau Besar sebagai tapak penyebaran agama Islam yang mana bukan sahaja di Melaka tetapi di seluruh Kepulauan Melayu. Kita melihat ada juga pandangan atau pencatatan mengatakan Sunan Giri dan Sunan Bonang juga berguru dengan Syekh Ismail di Pulau Besar. Malah selepas kejatuhan Melaka, munculnya kerajaan Islam Demak juga dikatakan berguru dengan Syekh Ismail di Pulau Besar. Jadi sinambungan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam ketika itu diteruskan ataupun disemarakkan oleh Syekh Ismail dengan menjadikan kerajaan-kerajaan sekeliling Melaka itu sebagai pusat penyebaran meneruskan ajaran Islam. Gelaran Sultanul Arifin membawa maksud penghulu, orang-orang yang arif. Beliau juga cicit kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama kurun ke-12 yang masyhur sebagai pengasas tarikat Qadiriyah. Syekh Ismail turut dikenali sebagai wali lanang di alam Melayu dan Nusantara, sebagaimana yang tercatat dalam Babat Tanah Jawi, iaitu naskah sejarah Jawa dari kurun ke-18. Beliau meninggal dunia pada usia 58 tahun dan disemadikan di sini. Kehadiran Syekh Ismail bersama rombongannya ke Pulau Besar disusuli kemudiannya dengan ketibaan alim ulama dari Syams, Yaman dan semenanjung Arab lain sehingga mencapai jumlah 43 orang. Ada antara mereka dipercayai turut disemadikan di Pulau Besar. Tapi yang boleh dikenali ada 4. Makam Syekh Ismail sendiri ataupun Sultanul Arifin, makam guru dia Maulana Yusof, lepas tu makam anak Maulana Yusof dan isteri kepada abang dia Syekh Ibrahim. Lepas tu makam anak perempuan Maulana Yusof ni nama dia Siti Sarah dan merupakan juga mahir ataupun mahir dalam ilmu Islam lah. Jadi dia menyokong pengajaran atau membantu pengajaran bapa dia. Semasa rombongan Syekh Ismail tiba di Pulau Besar ini, Melaka ketika itu diperintah oleh Sultan Mahmud Shah. Melaka menjadi serambi Mekah yang mengumpulkan alim ulama dan para pelajar seluruh Nusantara. Bahkan Sultan sendiri amat menghormati alim ulama sebagai guru dan penasihat. Budaya keilmuan menjadi sebati di Melaka hingga diriwayatkan Sultan sendiri berangkat dari istana ke rumah alim ulama untuk menuntut ilmu. Terletak 5 km dari Badar Hilir, Masjid An-Nur Peringgit mempunyai sejarah tersendiri. Keunikan seni binanya sinonim dengan era kegemilangan Empayar Melaka suatu ketika dahulu. Struktur masjid ini tidak menggunakan paku. Sebaliknya, hanya menggunakan pasak selain tiada kubah seperti kebiasaan masjid lain dan juga tiada menara azan. Kenyataan bahawa Masjid An-Nur Peringgit yang diasaskan pada kurun ke-18 sebagai masjid tertua di Melaka agak janggal kerana Islam telah bertapak seawal kurun ke-13 lagi di negeri ini. Kajian teks sejarah Portugis dapat memberi gambaran kewujudan Masjid Agung Melaka. Semasa serangan Portugis,
Masjid itu menjadi tempat berkubu tentera Melaka bagi menahan kemarahan musuh. Masjid yang besar yang digunakan oleh orang-orang Islam untuk berkubu, untuk buat kubu dekat situ, dan diatur meriam-meriam kecil yang senang dibawa di atas tu untuk membalas tembakan balik, tembakan apa-apa ataupun serangan orang Portugis. Berdiri di sini, anak negeri tidak dapat merasakan aura kehebatan Kesultanan Melayu Melaka yang sering dilaungkan. Kerana monumen-monumen peninggalan penjajah mendominasi pemandangan. Sejarah penguasaan maritim Kesultanan Melayu Melaka selama lebih 200 tahun kabur di balik replika kapal Eropah. Berada di puncak Bukit Melaka ini, aura penjajah kuat terasa. Di sini dikatakan pernah berdirinya sebuah masjid besar yang menjadi lambang kehebatan Kesultanan Melayu Melaka. Berhimpun ramai pedagang dari luar negara termasuk dari Gujarat, Arab, Cina, Champa dan sebagainya. Namun, musnah setelah Alfonso menyerang Melaka. Kalaulah Tuan nyalakan pelita, biar cahaya terangi astaka. Jikalah sungguh Islam bertakhta, di mana letaknya Masjid Melaka? Formosa, kota pertahanan Portugis, telah disiapkan dalam masa 4 bulan. Alfonso de Albuquerque ternyata bersedia untuk berhadapan serangan balas Sultan Melaka. Mengkaji reka bentuk serta meneliti plan asal Formosa menemukan petunjuk mana hilangnya Masjid Agung Melaka. Jika kota utama negara tersebut terletak di Tanjung, reka bentuk kota Portugis di situ selepas mereka menjajah kawasan tersebut berbentuk oval, heksagon ataupun memenuhi reka bentuk muka bumi tersebut. Tetapi uniknya dan anehnya, satu-satunya kota Portugis di Melaka dibina berbentuk empat segi, tidak mengikut bentuk muka bumi. Dan yang lebih anehnya, kerana di kota Formosa ini terdapat satu bentuk mihrab. Dan reka ini sangat sinonim dengan reka bentuk masjid, di mana bentuk segi empat dan mempunyai mihrab di hadapan dan kemudian mempunyai minaret yang tinggi di sebelah. Sangat sinonim dengan reka bentuk masjid. Imej Melaka yang dilakar pada tahun 1512 memperlihatkan kewujudan struktur masjid dengan jelas. Ini ialah lakaran kota Melaka oleh Gaspar Correa, ahli sejarah Portugis sekitar tahun 1512. Gaspar Correa ialah setiausaha kepada Alfonso de Albuquerque. Malah, keberadaan Masjid Agung Melaka dinyatakannya dengan terang. Gaspar Correa dalam karyanya Landas dan India dengan jelas menggambarkan bahawa Alfonso de Albuquerque telah mengasaskan Formosa di atas tapak Masjid Agung Melaka. Kenyataan tersebut telah menjadi asas mengesan misteri kehilangan Masjid Agung Melaka. Penelitian sedibina kota pertahanan Portugis itu ternyata memberi petunjuk yang unik. Terdapat struktur yang menyamai mihrab pada pelan tapak Formosa yang diteliti oleh pengkaji. Mihrab tersebut menariknya mengalar ke arah kiblat. Dan ini menunjukkan bahawa kota Formosa sangat sinonim dengan reka bentuk masjid, dan satu-satunya masjid yang terlalu kerap disebut di dalam catatan Portugis adalah Masjid Agung Melaka. Jadi kedudukan Masjid Agung Melaka adalah kedudukan asal kota Formosa. Jadi sebesar mana Masjid Melaka itu adalah sebesar kota Formosa, iaitu kedudukan di tepi sungai, berhampiran jambatan dan binaan yang besar kerana boleh memuatkan 500 askar Portugis untuk tidur di dalamnya pada malam penaklukan Melaka 1511. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan hamba serahkan. Itulah sumpah pejuang demi merenggut
kedaulatan Melaka yang terlepas dari genggaman. Namun patahnya tak tumbuh, hilangnya tak berganti lagi. Kembara Jejak Rasul menuntut saya dan kru untuk sentiasa sihat sepanjang masa. Semua okey? Okey. Cantik. Jadual pengamaran yang padat memerlukan saya untuk mengekalkan kesihatan tidak kira di mana saya berada. Kapsul soft gelnya mudah untuk ditelan, mudah dibawa dan saya juga tidak perlu risau tumpah atau terkena pakaian. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Dipijak, layu, dicabut mati. Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah. Adat dan syarak sandar menyandar. Diproses menggunakan teknologi cold press oleh kilang bertaraf pharmaceutical dari Mesir, kapsul ini mengekalkan nutrisi habatus sauda. Barakam ekstra habatus sauda bermutu tinggi. Allah, Allah, Azza wa Jal, Tuhan kami minta ampun akan dosa kami. Dengan solawat kami alun nazam ini, moga berkat majlis kita hari ini. Hijrah Nabi, kisah dimula penuh bererti, sirah terperi, syarat dengan nilai ini.